Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Guru Besar SK Teluk Kecai, guru-guru penolong kanan, guru-guru serta murid-murid, anak-anak soleh dan solehah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama sempena sambutan Maulid Rasul peringkat SK Teluk Kecai pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Islam merupakan agama yang menjaga manusia daripada semua aspek kehidupan. Ini kerana Islam datang untuk membawa rahmat, kesejahteraan kepada semua bangsa dan agama. Ini dibuktikan dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Perkataan rahmat berasal daripada perkataan Arab rahmatan. Perkataan rahmat bermaksud belas kasihan ataupun kurniaan, kebahagiaan ataupun hikmah. Dari sudut istilah pula, rahmat itu adalah yang menghubungkan kebaikan dan kemaslahatan kepada hambanya. Ini kerana sesiapa yang inginkan kebaikan, maka ia akan dapat di dalam agama Islam. Dan sesiapa yang meninggalkan agama Islam, maka ia telah meninggalkan kebaikan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW pembawa rahmat. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat buat seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin itu ialah Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Sedangkan rahmat bagi orang kafir yang mengingkari ajaran Allah, tidak disegerakannya bencana yang menimpa seperti mana umat-umat terdahulu. Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia. Bagi yang beriman dan membenarkan ajaran baginda akan mendapat kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman kepada baginda diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu, iaitu ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan dengan air, sebagaimana kisah kaum Nabi Lut dan juga kisah kaum Nabi Nuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, salah satu ibadah yang sering dianjurkan kepada kita adalah memperbanyakkan bacaan salawat kepada Rasulullah SAW. Kerana banyaknya keistimewaan selawat yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan selainnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Yang bermaksud, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Orang yang mendapat selawat bererti dia mendapat anugerah yang sangat besar daripadanya. Secara bahasa, as-salawat dari kata as-salah yang bererti berdoa. Kerana bersalawat kepada Rasulullah bererti mendoakan kebaikan bagi beliau. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat
memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan yang penuh. Surah Al-Ahzab ayat 56. Tafsir ayat ini menjelaskan bahawa selawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti rahmat dan keredoannya kepada baginda. Manakala selawat para malaikat bererti doa dan permohonan ampun istighfar mereka bagi Rasulullah. Adapun selawat umat baginda merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, anak-anak soleh dan solihah yang dikasihi sekalian, sebelum Ustaz menutup bicara kita pada petang ini, Ustaz ingin mengajukan beberapa soalan sempena sambutan Maulid Rasul pada hari ini. Murid-murid, sebagai seorang Muslim dan juga yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita mengikuti akhlak Rasulullah serta rasa kasih dan rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang pertama, kita kata kita kasih kepada Nabi. Adakah kita kenal keluarga Nabi? Ibu, ayah, anak, datuk dan juga saudara-saudara ataupun mereka-mereka yang terdiri daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang, kita kasih kepada Nabi. Adakah kita kenal sahabat-sahabat Nabi yang sama berjuang bersama Nabi? Jika kita kenal, cuba ingat, cuba kira. Sampai tak 3 orang, 5 orang ataupun 10 orang sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka ini bersama-sama dengan Nabi. Soalan yang kedua, adakah kamu tahu tentang sirah ataupun sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya? Ketika mana apa yang berlaku ketika mana sebelum beliau dilahirkan dan ketika mana beliau dilahirkan, dan bagaimanakah perjalanan Nabi ketika mana beliau menjadi anak yatim sehinggalah beliau wafat. Sekurang-kurangnya kamu mesti tahu bagaimanakah perjalanan hidup sejarah Nabi ketika mana beliau masih lagi kecil pada ketika itu. Kemudian soalan yang ketiga, adakah kamu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Kerana apa? Kerana kita kata kita cinta dan kasih kepada Nabi, maka kita dituntut supaya kita memperbanyakkan solawat kepada Nabi. Kamu tanya dalam diri kamu, jawapannya ada pada kamu. Adakah ketiga-tiga soalan yang Ustaz tanyakan tadi kamu telah pun berjaya ataupun tidak? Jadi moga-moga kamu dapat memperbaiki ataupun menambahkan lagi pengetahuan kamu yang ada supaya kamu menambahkan lagi perasaan kasih dan sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dikasihi sekalian, satu hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu adalah seorang yang bakhil, kedekut bila mana namaku disebutkan, tetapi dia tidak memohon rahmat ke atasku. Murid-murid, apabila kita mendengar nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Bagi mengakhiri bicara kita pada petang ini, saya mendoakan moga-moga ada kebaikan dan juga ditambahkan ilmu pengetahuan kepada kamu. Yang lemah itu daripada Ustaz, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.